Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih saudara pengacara majlis, saudara Hafizul yang kita raikan, yang berhormat saudara Zaidi Adun Taman Templer. Saya hormati yang mulia Dr. Haji Iskandar Al-His selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Perak, saudara Azhar Naib yang dipertua PAS Kawasan Teluk Intan, tuan rumah Pak Haji Ibrahim, orang kampung saya. Dulu berasal kampung sana kan. Kita buat rumah di sini. Seluruh ahli jawatankuasa PAS Kawasan, Ketua Pemuda Fadil Ustaz Rizal dan seluruh kepimpinannya, unit amal, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan roadshow di peringkat Pemuda PAS Negeri Perak, di mana kita turun pada hari ini untuk mengajak ke semua rakyat berkempen supaya kita nak mendesak yang pertama untuk turun adalah harga barang. Harga barang selepas pilihan raya sangat tinggi. Jadi kita berkumpul pada hari ini untuk kita menyatakan bahawa harga barang ini terlalu tinggi, dan yang kedua, turunkan kos bagi sara hidup rakyat. Dan jom turun yang ketiga yang kita bawa pada malam ini, yang kita seru pada malam ini adalah jom turun ke Dataran Merdeka pada 1 Mei ini. Kita ingin menunjukkan kepada kerajaan, mahupun kalau kerajaan tidak mendengar, kita nak tunjukkan kepada dunia bahawa ini suara rakyat, suara desakan. Kerana apabila lambungan kos sara hidup, kerajaan boleh naikkan harga barang, ditambah pula dengan cukai-cukai GST dan sebagainya, menjadikan kehidupan rakyat di Malaysia ini sungguh tertekan. Kita bermula pada malam ini. Sebelumnya tadi pada jam 6 petang kita edar risalah di Pasar Besar Teluk Intan. Kita turun edar risalah berkenaan dengan GST, dan satu risalah berkaitan dengan orang muda, berkaitan dengan kos sara hidup. Di sana kita lihat bahawa memang ramai orang-orang muda, bukan orang muda, kesemuanya mereka menerima dan mengatakan bahawa sesungguhnya kami menolak GST. Kami menerima kempen ni, kami menerima kempen yang mengatakan sara hidup tinggi. Cukai ini cukai yang sangat menindas rakyat. Keseluruhan rakyat yang berada di Teluk Intan tadi menerima apa yang kita edarkan risalah itu, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, roadshow ini kita anjurkan 6 tempat di seluruh negeri Perak. Dan pada malam ini kita adakan di Batak Rabit, Teluk Intan. Kena kuat sikit Batak Rabit, sebab masuk dekat di Pedah FM. Ada orang tanya Batak Rabit ni dekat mana? Dekat Teluk Intan. Sebelum ni malam tadi kita adakan dekat Lumut, Lekir, Batu Lapan. Dan malam tadi juga berada di Kuala Kangsar, dengan harapan bahawa komuniti ataupun rakyat di tempat yang berdekatan terkesan dengan apa yang kita kempenkan.
Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya perkenalkan di Pedah FM. Di Pedah FM ni bermula saya berjumpa dengan wakil di Pedah FM ni hampir dalam 2 bulan ke 3 bulan lepas. Pada ketika itu pengasasnya DJ Roy, dia berjumpa dengan kita untuk dia mempromosikan ceramah ini kepada orang yang tak hadir. Tuan-tuan, kalau malam ini tuan-tuan ada handphone yang pakai tolak-tolak tu, yang ada internet, kita boleh dengar secara live. Dan pada malam tadi seramai 112,000 pendengar di seluruh Malaysia. Bahkan bukan di seluruh Malaysia, di seluruh dunia pun boleh dengar ceramah secara live di Pedah FM. Jadi kalau ada anak-anak di rumah, suruh dia buka di Pedah FM, kita boleh dengar di rumah. Pada 29 ni kita ada lagi di Tapah, dan mungkin di Pedah FM setiap malam ada ceramah live. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum pilihan raya ke-13, Kerajaan UMNO Barisan Nasional menghasilkan di mana kajian menunjukkan bahawa sokongan orang muda kepada UMNO ini akan terhapus. UMNO merasakan bahawa orang muda pada pilihan raya yang lepas tidak akan mengundi UMNO dan Barisan Nasional. Disebabkan itulah UMNO Barisan Nasional memperkenalkan satu kempen, ataupun saya teruskan memperkenalkan BERIM, supaya orang-orang muda ini terus sokong pada UMNO. BERIM bermula dengan 250 bagi orang bujang, RM500 bagi orang yang dah kahwin. Dan nak pilihan raya dijanjikan RM1,200 bagi orang kahwin dan RM600 bagi orang bujang. Hakikatnya, lepas saja pilihan raya, orang kahwin dapat RM600, orang bujang dapat RM300.5. 300? Ha? 650. Itu pun ada yang cakap jangan minta bayar dekat dalam bank, nanti takut dia bagi RM400.5 katanya. Ada yang dapat RM400.5. Jadi bila pilihan raya dah berlaku, hakikat janji daripada kerajaan itu tidak dipenuhi. 1,200 yang dijanjikan tidak dilaksanakan. Hakikatnya rakyat dapat cuma RM600. Sokongan bagi orang muda sememangnya tidak memberi satu kepuasan kepada UMNO Barisan Nasional. Mereka jangkakan bahawa sokongan ini akan meningkat, tetapi hakikatnya tidak meningkat. Bahkan undi orang muda ini di antara pembangkang dan juga kerajaan setara, ataupun istilahnya 50-50. Jadi untuk kempen akan datang ini, macam mana cara kerajaan untuk mengekalkan sokongan orang muda? Salah satunya, bagi orang muda yang suka berhibur, diperkenalkan satu festival ataupun majlis bagi orang muda ni seronok. Baru-baru ni kita dikejutkan, taklah baru tetapi dah lama, dikejutkan dengan 6 kematian sewaktu festival Fusion Music. Festival ini diadakan di Bukit Jalil, Stadium Bukit Jalil. Kematian 6 orang, 4 orang daripadanya adalah orang Melayu Islam, 2 orang anak dara, 2 orang, seorang orang Melayu lelaki dan seorang India. Dan anak dara itu pelajar universiti. Maknya cakap anaknya baik, belajar baik, pakai tudung cantik, tetapi mati dalam keadaan berada di dalam Stadium Bukit Jalil setelah overdose terlebih dadah. Program Future Music ni pada awalnya kita tak tahu. Dia berlangsung 3 hari. Bila berlangsung 3 hari, kita tak tahu program ini satu hiburan yang sangat melalaikan. Kalau kita tengok dalam YouTube,
dekat dalam Bukit Jalil tu meloncat-loncat, disajikan dengan arak yang berjenis-jenis. Dadah jangan cerita. Pergaulan lelaki dan perempuan kita tak boleh cerita. Pakaian yang tak berpakaian kita tak boleh cerita. Sangat teruk di sana. Tetapi itulah dia, bila orang muda nak dilalaikan, jangan fikir soal rasuah, jangan fikir soal masalah negara, dia dilalaikan dengan hiburan-hiburan yang sebegini. Bila menteri di Jabatan Perdana Menteri ditanyakan soalan berkenaan dengan kematian, apa katanya? Jangan fikirkan perkara yang negatif, kita ambil apa yang positif dalam program itu. Di antaranya perkara yang positif, pelancong luar negara datang. Sebab Future Music ni, dia pelancong datang. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya 80% orang yang datang adalah rakyat Malaysia dan beragama Islam. Tak sampai 20% orang luar datang. Itu bercakap soal pelancong luar datang. Tetapi macam mana, bagaimana dengan kapal terbang yang hilang, menyebabkan separuh bahkan lebih pelancong daripada China tak datang ke Malaysia? Yang itu kita tak pertikaikan. Kerajaan kita sanggup kehilangan nyawa. Orang Islam, orang Melayu sendiri, anak-anak muda hilang nyawa, daripada biarlah duit negara datang dengan pelancongan. Jadi tuan-tuan, ini di antara satu-satu program yang akan dilalaikan orang-orang muda dari masa ke semasa. Kita akan tengok berapa banyak lagi program hiburan yang akan kerajaan bawa masuk ke dalam Malaysia, yang akan memastikan bahawa orang muda ni akan terus dilalaikan. Justru itu perlulah kita bagi orang muda kembali balik dalam keadaan kita beragama Islam. Perlu kita mendalami dan memahami Islam itu sendiri. Dan bagi orang-orang muda yang bersama dengan Islam, yang berminat dengan Islam, yang bersama dalam perjuangan Islam, maka kerajaan pun nak bersaing juga. Apa benda yang dia nak bersaing? Saya beberapa hari lepas ada di rumah, tengok NTV 9. Ada satu siaran langsung program zikir perdana Yahanana dekat TV 9 yang berada di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak silap saya. Di sana yang Habib tu dia menerangkan tentang persaudaraan dalam Islam. Kita berzikir ingat Rasulullah. Dalam kumpulan yang beringat Rasulullah ni, insya-Allah semuanya Allah jamin masuk syurga. Kita bagus, kita ingat. Tetapi bila saya fikir kembali, kenapa dapat liputan siaran langsung? Kenapa ada siaran langsung? Sepatutnya program keagamaan ini kerajaan tak benarkan secara langsung. Program-program yang berada di TV ini adalah satu program yang hanya membenarkan oleh kerajaan, yang dibenarkan oleh kerajaan. Jadi saya fikir program ni dia tak lawan kerajaan ni. Kalau tidak mesti dia boleh masuk. Macam mana dia boleh masuk dalam TV? Ini lagi satu perkara yang dia nak tarik orang-orang muda ini supaya jangan lawan kerajaan, jangan berpolitik terlebih mengikut parti Islam. Kerana parti Islam ini mendapat satu sokongan yang kuat daripada orang muda. Jadi untuk mengelakkan orang muda terus menyokong parti Islam, maka dia buat mirip-mirip Islam. Dia himpunkan orang muda, mari kita berzikir, supaya kita lupakan perkara-perkara yang melawan kerajaan ini. Apabila orang muda berzikir, dia lupa, dia takkan lawan kerajaan lagi. Bila lawan kerajaan, kalau kita minum dekat kedai makan, apa kamu berpolitik lebih-lebih ni? Pergi
berzikir, kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu cara kerajaan nak menarik orang muda yang ke arah keagamaan Islam ini, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kesusahan bagi orang-orang muda ini sangat dirasai. Keperitan hidup bagi orang muda ini sangat-sangat kuat. Kalau kita hidup di Teluk Intan dengan gaji RM1,500, saya rasa orang muda sangat tersesak. Kalau di kampung-kampung orang muda nak kahwin tanpa bantuan daripada keluarga ibu bapa, orang muda tak boleh kahwin. Jangan cakap orang lain, saya sendiri, kita takkan mampu kahwin. Kalau katakan gaji 2,000 pun saya ingat nak bayar duit rumah sebagainya, kereta, kita takkan mampu. Kenapa kerajaan tidak membantu rakyatnya, tidak membantu orang muda dari sudut-sudut perkahwinan? Kerana perkahwinan ini asas membina keluarga. Hakikatnya apabila kerajaan tidak menjaga asas membina keluarga, berapa ramai anak-anak luar nikah yang berlaku, berapa ramai perzinaan yang berlaku hari-hari. Tak payah jauh-jauh. Dulunya masalah remaja ini hanya berlaku di pekan-pekan besar. Tetapi kalau saya di Pasir Salak, masalah berlaku di tempat-tempat kampung ceruk, Cangkat Lada, estet Belambak. Jadi benda-benda tak baik. Dulu susah nak jadi, tapi kali ni paling banyak berlaku di kampung-kampung. Masalah perkahwinan yang susah. Nak kahwin dekat 20,000, tak ada 15,000 tak boleh kahwin. Kerana kos terlalu tinggi menyebabkan orang-orang muda memilih jalan mudah, free, pergi dekat kebun. Masalah, tuan-tuan. Jadi penstrukturan bagi kehidupan keluarga orang-orang muda ini perlu difikirkan bersama. Pendapatan gaji bulanan bagi orang muda perlu difikirkan sama. Orang yang kerja kilang, gaji baru basic 900, tambah situ sini baru 1,200, tak boleh buat apa, tuan-tuan. Hidup masih berkongsi rumah dengan ibu bapa. Jadi perkara inilah perlu kita turun beramai-ramai. Turun beramai-ramai, kita support, kita bantu, kita kena tunjukkan kemarahan kita, kena tunjukkan sokongan kita untuk menolak cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan. Cukai GST ini adalah cukai gasak sampai tumpuk. Ada yang kata tumpuk, bukan tumpuk lagi, tertonggeng jatuh, teruk. Mampui, dia jadi GSM, mampui. Gasak sampai tumpuk, tuan-tuan. Jadi kita bersama-sama turun pada 1 Mei ni. Dengan roadshow kita jom turun untuk memastikan bahawa GST ini kerajaan perlu tangguhkan. Walaupun sudah diluluskan oleh kerajaan, tetapi kita desak supaya ditangguhkan atau dibatalkan. Kerana kalau GST ini berlaku, harga barang akan meningkat dan kesemua lapisan rakyat akan terbeban dengan cukai baru. Yang sebelum ini, cukai ini tidak terkena kepada rakyat-rakyat yang sederhana dan miskin. Jadi tuan-tuan, cukuplah perkongsian saya pada malam ini. Dan kita ada YB yang akan menerangkan isu yang mungkin dimainkan oleh kerajaan Barisan Nasional di dalam TV1 dan TV3 berkaitan dengan air, isu air yang sangat dipermainkan. Dan saya fikir mungkin YB boleh menerangkan sedikit kepada rakyat di kawasan Teluk Intan ini supaya kita dapat memahami apa sebenarnya TV3 ni. TV3 ni dia memang tak ada kerja lain. Kerja dia apabila kerajaan Perak pada ketika PAS memerintah, dia akan burukkan kerajaan PAS. Hari ini kerajaan Selangor kekal dengan Pakatan Rakyat. Hari-hari cerita TV3 berkaitan dengan keburukan negeri Selangor. Jadi mungkin dengan YB yang datang daripada Selangor ini akan menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan negeri Selangor untuk kita fahami, untuk kita jelas bahawa keadaan di negeri Selangor ini rakyatnya menikmati satu kemudahan yang diberikan oleh kerajaan negeri Selangor yang sangat baik. Tadi pagi kenduri di kampung saya, Sungai Durian, sepadan daripada Batak Rabik ni, kan? Jadi kenduri ini, anak-anak muda balik kampung, dia ceritakan keadaan di Selangor.
Dia kata tak ada masalah, semua okey. Mungkin YB kita akan menceritakan dengan lebih baik lagi. Jadi cukuplah sekadar ini tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas penganjuran ini. Tahniah kepada PAS cawangan di Batak Rabit, terutamanya anak-anak muda yang saya fikir, saya lihat 2-3 hari mereka bertungkus lumus memastikan program-program ini berjalan lancar. Kita banyakkan perancangan bagi orang-orang muda supaya kawasan-kawasan kita, cawangan-cawangan kita sangat hidup. Bagi dia hidup, kerahkan tenaga-tenaga muda ni, kerana mereka muda mempunyai idea, mempunyai kesungguhan, mempunyai semangat dan mempunyai segala kekuatan untuk mereka melaksanakan. Kita bantu dari segi modal. InsyaAllah sini semua tokek-tokek, tuan rumah pun tokek. Wallahualam. Cukuplah sekadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.